Oh bila kita bersama. Koko. Dia lain Zeti rasa sangat bersemangat dan sangat banyak duit. Kenapa tu? Sebab sebab sebenarnya Zeti difahamkan yang gate ini bernilai cukup mahal lah. Ada nama-nama besar yang siap nak beli gate ini tapi kita tak jual sebab kita nak pelihara kan. Betul, dan pastinya mesti semua orang tahu. Nak tahu sebenarnya semua kelengkapan di sini telah terlihat pada tahun 1996. Dan memang ni kelengkapan asal daripada tahun yang sebelum tu. Ya, sebab tu kita nak pelihara sejarah-sejarah negara kita dan kami sekarang ini Zeti dan juga Kokok berada di Stadium Merdeka. Macam Kokok cakap tadi, banyak pameran-pameran yang ada di sini. Kita akan explore satu-satu dan Kokok kejap lagi Zeti nak pergi bersila kat tengah-tengah tu. Oh, kalau Zeti bersila kat tengah padang, Kokok akan duduk di kerusi penonton. Kenapa Kokok tak ikut Zeti bersila? Tak apa, itu bagi Zeti punya kerja. Oh, okey. Tak, sebenarnya nanti juga kita akan ceritakanlah, kongsikan apa segala maklumat yang kita dapat hari ini. Kita nak kongsikan kepada anda. Kalau ingat dulu masa kita belajar sejarah kan ada nampak gambar Tunku Abdul Rahman laungkan Merdeka tu pun kita akan kongsikan nanti kan. Betul-betul. Banyak lagi perkongsian yang kita akan kongsi. Selepas ini kita akan kembali ke studio dengan Haziq dan juga Z. Zeti jalan dulu. Okey. Zeti nak pergi situ. Situ. Seronoknya. Merdeka. 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 Boom. Oh, lama. Wow, itu dia. Semangat Hari Kebangsaan 2020. Ya. 2021. 21, betul. Yang kita akan bawa 31 Ogos nanti. Zeti untung dengan Kokok dapat pergi ke Stadium Merdeka. Betul, stadium yang penuh sejarah, penuh bekas-bekas langkah orang-orang yang hebat-hebat. Ya. Penuh sejarah dan sebagainya. Rasanya kalau pergi sana tu Zack, di 31 bulan nanti terngiang-ngiang laungan kemerdekaan. Betul, laungan bapa kemerdekaan kita yang amat mulia Tengku Abdul Rahman. Jadi, hari ini anda semua sedang menyaksikan Borak Kopi Tiam bersama dengan Zack American dan juga Haziq. Yes, dan sudah tentunya bila kita dah bawa Zeti dekat Stadium Merdeka tadi, kita akan cerita mengenai Semarak Malaysia Prihatin. Yep. Di mana kita punya tema tahun ini masih lagi Malaysia Prihatin. Lagi-lagi bila pandemik melanda dunia. Kita dah 2 tahun sambut Hari Kebangsaan tanpa ada perarakan, tanpa ada satu upacara apa-apa. Jadi kita akan cerita pasal tu kejap lagi, tapi kita nak ucapkan tahniah jugalah. Ya. Ini orang kata hadiah Hari Kebangsaan kita. Betul. Boni Buniau Gustin yang telah pun mendapatkan pingat emas pertama Malaysia untuk Sukan Paralimpik 2021 di Tokyo. Betul. 2020. Betul. Ini sangat-sangat memberi satu kejutan kepada kita. Beliau mengangkat 228 kilogram berat dan sekaligus membawa pulang pingat emas untuk negara tercinta Malaysia. Sekali lagi, seperti apa yang Haziq katakan tadi, hari ini, pagi ini semangat yang lain macam. Kita seperti disuap dengan harapan baru, Haziq. Ya, Boni adalah pingat emas pertama kita. Betul. Lepas ni akan banyak lagi pingat emas yang bakal muncul. Sebab kita ada ramai lagi antara prospek emas yang belum main apa-apa lagi. Yep. Macam Ziyad Zulkifli, Latif Romli, Yasa, lepas tu Rizwan Puzi, semua ada masa lagi ni untuk dapatkan pingat emas. Tapi Boni Munyao telah pun mendapat pingat emas pertama. Dan yang saya baca lah ini saya baca semalam, untuk insentif apabila mendapat emas ni sangat-sangat hebat. Saya rasa memang sangat-sangat perlu untuk kita bangga dengan Boni sebab dia telah pun mendapat RM1 juta Malaysia. Boni telah pun menjadi jutawan. Wow. Tapi layak. Memang layak. Memang layak. Beliau kira hero negara juga. Ya. Hero negara yang telah membuka mata ramai orang, memberi inspirasi kepada kita-kita juga, Haziq. Ya. Di mana tiada halangan selagi mana hati kita rasa kita boleh. Adakah anda mempunyai sifat itu? Bagus, teruskan. Alright. Jadi sekarang ni kita masih lagi berada di fasa pandemik COVID-19. Kita nak kongsikan dengan anda info-info yang terbaru untuk hari ini. Ayo. Yep. Okey, untuk semalam lah. Paling latest 22,597 kes baru, 19,492 kes sembuh baru, menjadikan kes aktif sekarang ini masih tinggi sebenarnya. 268,548 kes yang aktif, tapi jumlah keseluruhan tengok tu takut tu 1.685 million. Betul. Ini satu angka yang yelah kita tak asing lagi bagi kita. Dan ini kes kematian mengikut negeri seperti anda semua dapat lihat.
rata-ratanya memang agak tidak memberikan kita satu ketenangan lah katanya. Maksudnya kita kena terus menjaga SOP. Kalau tak penting untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Banyak kali kita pesan tapi kita tidak akan kering. Kerana ini satu pesanan yang baik untuk kita. Sama juga di kaca televisyen anda sekarang, anda sendiri dapat lihat tahap kategori, 1 kan? Yes, betul. Kategori-kategorinya, dan tolong jaga diri. Kita tahu walaupun kita boleh keluar demi sektor ekonomi kita, tapi dari sudut kesihatannya masih belum selamat 100%. Ya, itulah yang kita harapkan agar kita dapat melawan sama-sama pandemik COVID-19 ni. Bagi turun, bagi dapat herd immunity kan. Sebab sekarang ni yang telah pun mendapatkan vaksin, dah lebih 61% yang lengkap mendapatkan 2 dos vaksin. Tahniah dan teruskan. Ingatkan ahli keluarga, ingatkan kawan-kawan yang belum mendapatkan vaksin, yang belum cek skedul untuk dapatkan vaksin tu, pergi dapatkan vaksin sekarang. Alright, kita kembali dengan tajuk kita ini, Semarak Malaysia Prihatin. Bersempena Hari Kebangsaan 2021 yang memang sangat-sangat hebat tahun ini. Dengan kita punya cabaran. Betul. Lain macam. Cabaran kali ini ZS sebenarnya bukan negara kita saja. Dia satu dunia. Tapi sekaligus memberikan kita satu impak yang besar di mana kita sebagai satu warga negara Malaysia secara keseluruhan, rupa-rupanya ramai lagi kalau kita lihat prihatin antara satu sama lain. Itulah kena dengan kita punya tema ni kan. Betul. Yang senang bantu yang susah, yang susah bantu yang susah. Kan? Maksudnya semua bersatu, semua tidak ada berkiranya. That's why lah kita nak tunjuk anda satu VT ni di mana cerita kita throwback kembali. Ini ada cerita daripada Syahmi. Betul. Dan Fiona juga sebenarnya. Dalam VT ni ada cerita mengenai kemerdekaan Tanah Melayu. Jom kita saksikan. Ayo. Tinggal beberapa hari sahaja lagi kita bakal menyambut Hari Kebangsaan. Dan Fiona sekarang ni berada di bangunan Sultan Abdul Samad. Kenapa pentingnya dan ikonik bangunan ini adalah kerana bangunan ini sendiri telah pun menyaksikan beberapa sejarah penting yang telah pun berlaku di negara kita. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bangunan Sultan Abdul Samad, kita akan bersama dengan wakil dari Jabatan Warisan Negara. Jom. Boleh tak ceritakan sedikit latar belakang dan mengapa bangunan Sultan Abdul Samad ni sangat penting dalam sejarah negara kita? Bangunan Sultan Abdul Samad sebagaimana namanya yang begitu gah dan sangat unik dan ikonik di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur ini mempunyai lipatan sejarah yang sangat panjang dan sangat penting kepada rakyat Malaysia. Bangunan ini pada asalnya digunakan sebagai bangunan pentadbiran kerajaan. Antaranya kita ada Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pembersihan, Pejabat Pos, Majlis Kerajaan Negeri dan lain-lain jabatan kerajaan yang ada ketika itu. Jadi macam tadi Puan Rokia ada cakap tentang bangunan ni dahulu dijadikan sebagai bangunan pentadbiran kerajaan British. Dan sekarang ni apakah fungsi bangunan Sultan Abdul Samad pula? Fungsi masih sama iaitu bangunan pentadbiran. Kini dijadikan sebagai pejabat Jabatan Warisan Negara dan sebahagian di sebelah barat dijadikan sebagai pejabat menteri kepada Kementerian Pelancongan. Kalau kita lihat seni bina bangunan ini sangat-sangat unik dan juga cantik. Mungkin Puan Rokia boleh berkongsi dengan kami di sini apakah konsep yang diketengahkan dalam seni bina bangunan Sultan Abdul Samad. Okey, bangunan yang tersegap indah ini mengenengahkan seni bina Moorish berunsurkan Islam. Kita boleh dapat lihat kepada dia punya dome ataupun kita panggil kubah bentuk bawang. Dan kita dapat lihat daripada segi arch ataupun lengkungan-lengkungan di keseluruhan yang terdapat pada bangunan ini. Ini adalah yang paling menonjol estetika yang ada, dagam hias yang ada pada bangunan Sultan Abdul Samad. Jadi inilah dia. Kita sekarang ni betul-betul berada di dataran Merdeka ya, dan berdiri di sebelah tiang jalur gemilang yang di mana pertama kalinya dikibarkan. Ya. Mungkin Puan Rokia boleh kongsikan bersama kami di sini sejarah dan juga latar belakang mengenai tiang jalur gemilang ni. Okey, ini dikenali juga sebagai The Padang pada ketika dulu kerana menjadi tempat kegiatan aktiviti sosial masyarakat Eropah
di Kelab Selangor di belakang sana. Ditulis juga di sini, di sinilah bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan buat kali pertamanya mengganti bendera Union Jack pada jam 12:01 pagi 31 Ogos 1957. Dekat sini juga membuktikan kemenangan kepada para pejuang-pejuang tanah air kita daripada dibelenggu penjajah. Di sini juga merupakan transisi daripada ratusan tahun kita dijajah kepada kemerdekaan yang kita telah capai sehingga ke hari ini. Sejujurnya apabila Fiona berada di sini, Fiona terus rasa sangat-sangat bersyukur kerana di negara kita ni ada macam-macam budaya yang sangat colourful. Kita boleh berkongsi budaya, berkongsi makanan, berkongsi perayaan dan sebagainya. Jadi hargailah kemewahan, hargailah khazanah negara kita supaya generasi akan datang dapat menikmati apa yang kita dapat nikmati. Wow, berpuluh tahun hidup Zik Ya. Berpuluh tahun kita sambut 31 Ogos tu. Perasaan apa dia punya excitement dia sentiasa baru. Lain rasanya. Kan, setiap tahun kita akan cerita balik apa yang berlaku dulu. Betul. 1957. Itulah dia kan Hari Kebangsaan. Dan sekarang ini, bercakap pasal semangat Hari Kebangsaan ni, Ya. semua orang nak tunjukkan semangat tu. Bermacam-macam cara. Ada yang kibarkan jalur gemilang, ada yang hias rumah dengan jalur gemilang. Betul. Ada yang letak dekat kereta jalur gemilang. Tapi Betul. ini ada satu cara lagi, iaitu Muhammad Moss ataupun Matt Moss ni, Matt Moss. yang berada di Taiwan sekarang ni. Betul. Dia nak tunjukkan semangat kemerdekaan dia tu. Dia telah pun pusing buat kayuhan 64 kilometer. Betul. 64 bandar. 64 bandar. 64 bandar. Dan ini diberi nama kayuhan jalur gemilang. Dan sekarang di talian bersama dengan kita ada tuan badannya sendiri, Muhammad Moss, atau nama glamournya Matt Moss. Hello, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Pak Moss, Alhamdulillah. Ya. saya dikabarkan awak sekarang berada di Menara Taipei 101. Sebenarnya saya berada di Gunung Elephant Mountain yang berlatar belakangkan seperti tuan-tuan boleh tengok di belakang saya. Menara Taipei 101 lah yang antara bangunan tertinggi di Taiwan ini. Wow. Okey, Mak Moss, mungkin boleh ceritakan sedikit tak projek yang Mak Moss tengah jalankan sekarang dan dengan siapa? Adakah seorang ke atau ada tim ke macam mana? Alhamdulillah, sebenarnya bulan kemerdekaan ke-64 tahun ini, sebagai penggiat sukan berbasikal, saya telah menukar saya punya kayuhan harian kepada kayuhan kemerdekaan sebenarnya di Taiwan inilah. Jadi saya bahagikan program saya kepada 3 sebenarnya untuk kayuhan kemerdekaan ini. Yang pertama kayuhan 3 gunung yang baru saya jalankan pada minggu lepas, di mana saya mendaki berkayuh lebih kurang lebih daripada 200 km ke puncak 3 gunung sebenarnya, 3 gunung di Taiwan, termasuklah gunung yang tertinggi di utara Taiwan ini iaitu Gunung Dasun dengan ketinggian 1076 meter dari paras laut, sejauh 200 km dengan ketinggian keseluruhan lebih kurang 3000 meter. Gunung-gunung ini sebenarnya berada di 3 wilayah yang berbeza sebenarnya, dan saya inilah terpaksa dah bermula daripada pagi hinggalah ke petang untuk menamatkan kayuhan sejauh 200 km ini. Ya. Dan untuk yang penonton, keduanya saya membuat kayuhan seperti diwawarkan tadi, kayuhan di 64 lokasi di Taiwan ini, di mana saya akan mengibarkan jalur gemilang di setiap lokasi-lokasi yang terpilih, di bandar, di desa, di gunung, di tepi laut, termasuklah di kawasan tumpuan pelancongan utama di Taiwan ini. Yang ini amat menarik sebenarnya, kerana saya berpeluang bukan saja untuk mengekspresikan kemerdekaan kita, kemerdekaan saya sebenarnya, kemerdekaan anak Malaysia di perantauan ini, tetapi saya rasa ia juga dapat mempromosikan Malaysia di luar negara.
Faham? Jadi kayuhan tu nanti adakah bajet tu kan, pembelanjaan tu Mos dikeluarkan sendiri ataupun ada tajaan? Alhamdulillah ya. Sebenarnya saya sebaik saja saya mendapat berjaya menempah nama di dalam Malaysia Book of Record untuk kayuhan terpantas di Taiwan sejauh 510 km dengan masa 18 jam baru-baru ini dan juga mendapat tempat kedua keseluruhan. Beberapa pihak telah tampil untuk memberi memberi sokongan dari segi peralatan berbasikal termasuk beberapa syarikat di Taiwan ini, syarikat besar seperti Ridia Incorporation di Taiwan yang berpusat di Taiwan ini, dan juga Brighton International, Brighton International yang menaja peralatan komputer basikal, heart rate dan sebagainya. Dan di Malaysia juga saya dapat sokongan sebenarnya pakaian-pakaian latihan saya daripada sebuah syarikat ternama iaitu Pro Apparel Asia lah, dengan pakaian seperti yang saya pakai pada hari ini, baju yang bertemakan Malaysia. Jadi saya amat berbangga sebenarnya diberi peluang untuk memasang pakaian, menggunakan pakaian yang bercirikan Malaysia seperti batik, bangunan-bangunan Malaysia, dan juga tulisan Malaysia. Kerana ia juga memberi peluang untuk masyarakat tempatan mengenali Malaysia dengan lebih baiklah, khususnya di Taiwan ini. Yes, itu adalah agenda utama. Baik Mat, kita nak tanyalah kan, sebagai seorang rakyat Malaysia yang berada di tempat orang, di Taipei khususnya, apakah harapan Mat sekarang ni apabila berada di negara orang untuk negara kita Malaysia ni? Sebenarnya harapan saya dalam keadaan kita melihat ujian dan cabar yang dihadapi khususnya di negara kita Malaysia pada hari ini, cabaran yang paling tinggi adalah cabaran untuk menangani COVID-19 lah. Jadi harapan saya semoga Malaysia kembali aman, damai dan pulih daripada COVID-19 ini dan kita dapat menjalani kehidupan kita seperti biasalah sebelum tibanya COVID-19 ini. Dan saya penuh yakin dengan kecelaruan politik, cabaran yang telah reda baru-baru ini dengan pelantikan Perdana Menteri baru Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dan juga line up kabinet yang baru. InsyaAllah saya rasa Malaysia akan maju ke depan lagi dalam menangani COVID, cabaran ekonomi dan cabaran-cabaran semasa yang lain. InsyaAllah sama-sama kita doakan Mak Mos. Dengar cerita Mak Mos bukan seorang kat situ. Saya ada bersama-sama sahabat-sahabat saya dan insyaAllah pada malam ambang merdeka nanti, pada malam ambang merdeka 30 hari bulan nanti, kami akan membuat seperti yang saya maklumkan, membuat kayuhan lakaran huruf Malaysia 64 sejauh 64 km juga di Bandaraya Taiwan ni, Bandaraya Taipei ini, sebagai ekspresi kami rakyat Malaysia di Taiwan ini terhadap kecintaan kami dan menyemarakkan semangat kemerdekaan kami di sinilah. Mana kawan-kawan Mak Mos? Ya. Kawan-kawannya mana? Saya jemput kawan-kawan sekali. Ajak. Mana kawan-kawannya? Masuk dalam frame. Inilah sahabat-sahabat saya yang akan bersama. Di antara sahabat-sahabat saya akan bersama nanti untuk berkayuh membentuk huruf Malaysia 64 pada ambang merdeka nanti. Yes. Okey, boleh tak ramai-ramai? Kita laungkan merdeka dekat Taiwan. Kesempatan peluang yang ada pada hari ini ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka ke-64 kepada seluruh rakyat Malaysia. Merdeka! 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 Itu dia semangat yang dibawakan oleh Mak Mos dan juga rakan-rakan. Yes. Power Mak Mos. Terima kasih Mak Mos. Luar biasa. Semoga semua yang telah pun diracang dapat dijalankan dengan baik, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Nampak tak semangat tu? Walaupun berada di luar negara, semangat cintakan Malaysia tu tetap ada kan? Betul. Dan jika kita baca artikel yang dikeluarkan oleh Harian Metro ni mengatakan Mak Mos ni dia akan tamatkan dia punya kayuhan tu pada 31 Ogos pukul 12 malam. Memang kena ngam-ngam cantik betul. Hari kebangsaan nanti. Okey, tapi 4 September kita nak bagi tahu ni akan ada satu program yang memang best, iaitu program amal COVID #baik semula. Di mana kita sekarang berada di kemuncak perjuangan untuk menentang COVID-19 dan demi membalas jasa
kita dan terus menyokong pengorbanan para pejuang barisan hadapan. Ayuh Malaysia, kita satukan jiwa untuk baik semula. Tabung kemanusiaan Media Prima NSTP menerusi program amal COVID #baik semula. Kini nak mengumpul dana untuk meringankan beban barisan hadapan negara dalam mengatasi COVID-19. Betul. Jadi hulurkanlah sumbangan ikhlas anda kepada tabung kemanusiaan Media Prima NSTP di akaun Maybank 5141 0532 3170 dan stream juga melalui YouTube Hot TV pada 4 September bermula 12.30 malam. Jadi ayuh Malaysia, baik semula. Alright, kejap lagi kita akan ada banyak lagi cerita mengenai Malaysia kan, kemerdekaan, hari kebangsaan kita, semarak Malaysia prihatin. Jadi jangan pergi mana-mana, terus bersama kami di Borak Kopitiam. Bila tiba Hari Kebangsaan, kita akan ingat perarakan, perbarisan di mana ada banyak badan beruniform yang turut buat perarakan dan perbarisan tersebut. Betul. Jadi kita sentiasa akan rasakan macam terkejut saya. Ingat dah start balik tadi. Rupanya memang dah start. Okey, nak ceritalah pasal pakaian seragam. Betul. Masa sekolah dulu pun kita ada pakaian seragam. Kita kena pakai setiap hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Kalau sekolah saya dululah. Sekolah Z tak pernah. Z pakai Z kadet polis dulu. Hari apa? Hari apa kena Hari pakai? Rabu lah. Hari Rabu kan? Samalah, lebih kurang lah semua sekolah. So Dah saya Rabu. pernah jadi kadet bomber. Okey. Saya pernah jadi kadet polis pun pernah. Okey. Pandu Puteri kot. Pandu Puteri tak pernah sih. Tak pernah? Tak pernah. Baik. Jadi kita nak kongsikan bersama dengan anda apa lagi hari ni kita ada ni? Pakaian seragam. Ya, BT pakaian seragam kita Ayo. nak tunjuk kepada anda antara pakaian seragam yang ada di Malaysia yang telah pun disediakan oleh Kokok ni. Jom kita saksikan. Pakaian seragam atau uniform bermaksud pakaian yang serupa. Ia juga satu set pakaian standard yang digunakan oleh ahli sesebuah organisasi sewaktu menyertai aktiviti mereka secara rasmi. Jadi bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan, mari kita kenali pakaian seragam tentera dan polis Diraja Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia atau singkatannya ATM meliputi 3 cabang ketenteraan iaitu Tentera Darat Malaysia TDM, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Setiap daripadanya mempunyai seragam yang berbeza. Ini antara senarai pakaian seragam lengkap ATM yang terdiri daripada seragam istiadat, bush jacket, pakaian kerja, kawat, celoreng. Begitu juga dengan pakaian seragam pasukan PDRM, mereka mempunyai beberapa seragam berbeza mengikut pangkat dan tugasan yang dilakukan. Antaranya adalah seperti pakaian istiadat, seragam mes, review order, untuk kawat seragam kerja atau bush jacket dan pakaian operasi tugas am. Seringkali kita melihat pemakaian seragam ini ketika di acara-acara perbarisan kan. Nampak segak je mereka berpakaian sebegini. Kemas pula tu. Ada yang dah jatuh hati ke dengan anggota berpakaian seragam tu? Teringat balik lah zaman sekolah dulu kan. Rindu nak buat macam tu, buat kawat kaki. Ya, betul-betul hari Rabu tu kalau pakai uniform kan dia punya belagak lain tau. Kan? Masa malam tu, masa pakai baju kadet polis, malam kasut dah kiwi. Ya. Kasut dah kiwi bagi kilat, besok pakai pergi sekolah. Boleh pula. Kawan pijak. Betul, boleh pula. Yang kadet polis tu baru balik daripada camp naik pangkat. Saya ingat masa saya sekolah dekat SMK Bukit Sentosa Rawang dengan sekolah menengah teknik Kuala Selangor dulu. Masa tu lah itulah zaman orang kata bilangan Haziq Husni. nak belajar untuk pilih. Masa nak pilih tu nak masuk badan unit beruniform yang mana. Cakap pasal nak belajar ni kan, Zaid pun ada satu benda nak belajar juga ni. Belajar apa? Sebab Zaid diberitahu oleh penerbit, kita akan interview seorang yang pandai menyulam. Okey. Kena dengan tema kita Sulam Merdeka ni, kita nak tanya sambungan kita siapa Zik? Kita ada bersama dengan Puan Roslin. Puan Roslin Yusof. Assalamualaikum Puan Roslin. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, kat belakang tu dah nampak dah semua hasil-hasil sulaman dia. Selamat Merdeka. Selamat Hari Merdeka. Alright. Puan Roslin, kita nak cerita sikit lah pasal sulaman Puan Roslin ni. Dah berapa lama dah sebenarnya Puan Roslin berkecimpung dalam dunia sulaman? Adakah memang dari kecil ataupun bila dah umur 20-an tu baru nak masuk dekat dalam dunia sulaman?
Okey, sebelum ni saya memang ada belajar sikit lah buat cross stitch kan. Tapi sebenarnya tak, masa zaman sekolah lah lepas SPM. Lepas tu bila dah usia meningkat ni, mata dah kabur nak baca chart dekat untuk buat cross stitch. Jadi saya ambil alternatif lain lah, macam belajar macam buat sulam ni. Tapi concentrate dia masa tahun lepas lah, masa PKP yang bulan Mac tu. Sebelum tu saya memang ada buat seni sikit lah, macam melukis yang menggunakan pen. Cantiknya. Dia punya jen dia macam black and white lah. Lepas tu bila PKP banyak kedai printing tutup, nak beli pen pun kedai stationery banyak tutup. Jadi saya terfikir saya nak turn saya punya lukisan, jadikan dia sulam. Iaitu yang saya panggil dia lukisan sulam. Puan, bila Puan kata tadi Puan asalnya memang melukis dan sebagainya kan? Memang saya melukis. So sulaman ni daripada mana Puan belajar? Sulaman ni saya tak ada belajar mana-mana. Saya belajar tengok YouTube, baca buku lah macam tu. Macam biasa, sebab benda ni simple je sebenarnya teknik dia. Simple yang basic tau. Yang basic teknik. Macam kalau ikutkan masa form 2, tingkatan 2, kita ada satu silibus dalam seni visual. Murid-murid tingkatan 2 didedahkan dengan seni visual, iaitu seni sulaman tradisional. Kira seni sulaman ni dia banyak kategori. Dia boleh buat dengan benang, ada yang guna ribbon, ada yang guna manik, ada yang guna mesin. Kan macam logo-logo tu. Yang macam ni saya apply seni sulaman tangan 100% kita guna tangan dan benang. Wow. Sebenarnya kalau saya tengok tadi tu, tak simple dia kalau orang yang tak penyabar, dia akan betul Aziz. Akan tak boleh nak buat. Slow je saya tengok Puan Roslim buat tadi. So macam saya terbuai, saya terikut-ikut Puan Roslim punya tangan tu tau. Dia betul. Macam berapa lama masa ambil untuk buat satu sulaman tu lah contohnya. Yang tadi yang bulat tu. Okey, secara jujur dia okey, kalau nak buat teknik sulam ni saya memang tak ambil tempahan tau. Jadi saya ikut saya punya mood. Sebab kalau sulam ni kita push diri kita, dia takkan jadi cantik. Faham? Jadi selalu untuk yang bulat macam tu saya ambil masa paling cepat lah 2 bulan. Tapi sebenarnya dalam masa 2 bulan tu saya ada on off sebab sebab saya sekarang ni suri rumah semenjak berhenti kerja daripada saya punya profession landscape architect tahun 2013. Lepas tu saya jadi fully housewife lah. So dalam masa tu macam satu hari tu dengan aktiviti harian saya, so saya buat benda ni bila saya rasa free. Jadi saya sulam tu dia tak ada push kan. Jadi saya happy buat. Jadi benda tu nampak teliti, detail. Sebab lukisan, saya tak buat ikut corak lain. Saya ikut lukisan saya sendiri. Faham. Maknanya Puan Roslim faham sendiri apa yang nak disulamnya tu. Saya buat macam warna-warna pun saya tak ada follow mana-mana. Saya pakai bantai je. Letak warna-warna ni. Tapi dia kena pandai lah. Kita mesh and mix supaya colour tu nampak macam kita painting tau. Macam tadi Haziq ada sentuh pasal kesabaran. Betul. Kita kena ada kesabaran yang tinggi untuk buat ni. Bukan senang sebab kalau kita macam kalau teknik mewarna pun shading kalau guna color tu pun susah. Ini kan pula sulam. Jadi Puan, sebenarnya kalau lah contoh seperti Zack dengan Haziq, kalau kita nak mula menyulam ni kan, apa benda basic yang kita wajib ada? Wajib bukan perlu, wajib. Okey. Benda yang wajib Haziq dengan Zack perlu ada, kain. Kalau tak ada kain, kalau tak ada kain susahlah kan. Kain. Lepas tu jarum. Jarum tu penting sangat. Lepas tu benang. Kalau kita boleh guna benang sulam ataupun benang jahit. Tapi kalau boleh kita guna benang sulam lah, sebab benang sulam tu dia diperbuat daripada 100% kain kapas cotton. Tapi in terms of practice tu macam adakah kalau kita pandai menjahit kita automatik memang pandai buat macam ni?
Kalau orang yang macam tak tahu apa-apa macam Zack ni, apa teknik yang Zack nak kena start? Puan Roslin, Zack ni seluar koyak tengah pun isteri jahit. Zack, betul. Dulu sebelum saya buat sulam ni, saya memang malas sangat nak menjahit. Okey. Tapi untuk yang seni sulam yang saya buat ni senang je. Saya guna teknik yang simple je. Macam orang kata apa, macam jahit lurus tu kan. Dia kalau tengok saya jahit tu pun saya cucuk naik atas, cucuk di atas kan. Tapi memang senang, tapi cuma tip dia kena sabar. Tu je. Ya, alright. Jadi Puan Roslin, ni kalau kita tengok sekarang ni tengah buat special untuk Borak Kopitiam ni, betul tak? Ya, betul. Ni nampak ni. Dah siap ke? Saya buat. Belum siap tapi dah cantik. Siap warna bendera Malaysia. Wah, nanti bolehlah post kat kita orang. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Nanti Puan Roslin, mungkin boleh kongsikan kalau orang ada yang nak belajar teknik sulaman, yang nak tengok hasil-hasil karya Puan Roslin, macam mana kita nak follow dekat social media ni? Kalau siapa, sebab saya tak ambil tempahan. So saya jual saya punya karya selalunya yang dah siap. Maksudnya saya siap je satu, saya tu jual. Faham. Jadi kalau siapa nak berminat nak memiliki hasil karya saya, bolehlah follow saya ke Roslin Illustration. Kat situ banyaklah gambar-gambar, lepas tu teknik saya buat. Kadang saya ni jenis tak sempat nak ambil video, saya ambil short-short macam tu. Jadi bolehlah tengok saya punya perjalanan seni. Sebab selain ni buat untuk 2 tahun ni saya memang fokus pada seni sulaman, lukisan sulam. Tapi sebelum tu saya memang fokus pada lukisan hitam putih, illustration. Baik. Terima kasih Puan Roslin kerana sudi meluangkan masa bersama Zack, Aziz nanti Borak Kopitiam ya. Terima kasih Haziq, terima kasih Borak Kopitiam. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Merdeka. Thank you Puan Roslin. Sama. Jumpa di setiap alam. Dekat kedai kami makan. Alright, Itu antara benda-benda yang kita patut kagum lah kan. Dengan orang punya bakat. Bukan semua orang boleh sulam macam tu. Boleh buat lukisan yang sangat detail macam tu dengan hanya menjahit sulam. Betul. Hebat. Memang kena ada kesabaran Aziz. Yes. Memang kena ada kesabaran. Baik. Yes, dan kita ada JMTV ni, Feodora. Apa yang nak dijualnya? Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Amanina Nordin selaku Ketua Pemasaran Feodora. Untuk pengetahuan semua, Feodora dah 4 tahun berada di pasaran Malaysia. Feodora merupakan produk 2-in-1 shampoo and conditioner yang khusus merawat mengurangkan masalah rambut gugur, mengurangkan klimomo dan gatal kulit kepala. Feodora hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti limau purut, cuka apple, aloe vera dan garam bukit. Sebab tu kanak-kanak seawal 1 tahun dan warga emas boleh menggunakan Feodora. Lelaki maupun perempuan, kedua-duanya boleh menggunakan Feodora, terutamanya wanita mengandung dan bersalin. Jangan risau sebab Feodora sesuai untuk semua jenis kulit kepala. Kami dah ada beribu testimoni di Facebook dan Instagram kami yang berpuas hati dengan Feodora. Alhamdulillah, hampir setiap hari kami menerima feedback positif daripada customer. Sekarang kami sedang melangsungkan promosi set combo shampoo dan serum Feodora. Jadi, akak-akak, abang-abang, cepat ambil nombor yang tertera di kaca TV sekarang untuk dapatkan harga promosi set combo dan serum Feodora bersama shampoo. Takkan menyesal, okey? Lagi satu, saya nak bagi tahu, serum Feodora ni memang lain daripada yang lain sebab tidak melekit, mudah meresap dan tidak berminyak. Cepat dapatkan set combo ni dan anda berpeluang mendapat free gift produk terbaru Feodora. Akhir sekali, saya ada satu berita gembira untuk semua, terutamanya suri rumah yang ingin menjana pendapatan semasa musim pandemik. Kami sedang membuka pembukaan ejen kepada semua. Jom jana income bersama Feodora sebab kita nak bagi special offer hari ini untuk semua tahu. Hari ini sahaja. Jom jana income luar biasa bersama Feodora. Hai, Assalamualaikum semua.
Sekarang ni saya berada di Arkib Negara. Jadi sebelum tu saya nak tanya anda semua, pernah tak dengar tentang kewujudan Watikah Pemasyuran Negara? Nak tahu lebih lanjut? Jomlah kita masuk. Arkib Negara Malaysia telah ditubuhkan pada 1 Disember 1957 sebagai Pejabat Rekod Awam. Dan pada 1963, ia dikenali sebagai Arkib Negara Malaysia. Ia bukan sahaja lokasi untuk menyimpan bahan-bahan sejarah berkaitan kemerdekaan, tetapi setiap perkara rasmi yang menjadi sejarah disimpan di sini. Fungsi utama Arkib Negara adalah untuk mengumpul, menyimpan dan memelihara rekod serta maklumat negara yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi sebagai warisan negara. Menariknya, di sinilah tempat tersimpannya Watikah Pemasyuran Kemerdekaan. Sebelum tu, jom kita ketahui apa itu pengisytiharan kemerdekaan. Pengisytiharan kemerdekaan dilakukan di Stadium Merdeka oleh Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Pengisytiharan itu dihadiri oleh ramai orang dari berbagai kaum, terutama daripada parti-parti politik dan orang awam yang telah lama menunggu pengisytiharan kemerdekaan. Sebab kita sedia maklum bahawa kita telah dikuasai oleh British terlalu lama. Apabila persetujuan untuk kemerdekaan hasil dari pembincangan rombongan kemerdekaan ke London, beberapa kali pembincangan telah dipersetujui, maka barulah pengisytiharan yang sepenuhnya pada 31 Ogos 1997 itu dilakukan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Inilah dia Watikah Pemasyuran Kemerdekaan. Buat pertama kalinya saya dapat lihat sendiri depan mata saya Watikah ni yang telah dibacakan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman. So, bersama dengan saya Encik Jaafar untuk cerita tentang Watikah Pemasyuran Kemerdekaan. Yang kita dapat lihat ini adalah Watikah Pemasyuran Kemerdekaan yang asal. Yang ini dalam tulisan Jawi, yang ini dalam bahasa Inggeris, tulisan Rumi. Jadi Watikah ini dihasilkan daripada kulit, bukan kertas. Kebiasaannya kulit kambing. Ya. Dalam Watikah ini dia ada menggunakan pelbagai warna tertentu untuk penulisan. Misalnya yang warna ini, maknanya maklumat-maklumat penting yang akan dibaca oleh Tengku Abdul Rahman pada masa itu dengan nada yang khusus menekankan tentang keperluan benda ini. Ya. Jadi ada kerawang warna emas dan warna biru. Warna biru ini daripada permata Lazuardi, yang kuning-kuning ini pada emas. Jadi bahan ini memang bahan yang asal dan memang menarik perhatian kepada orang yang datang ke Arkib. Tapi untuk penyelidik kita tidak mempunyai masalah sebab kita buat replika untuk menjaga ketahanan dan keselamatan bahan ini daripada rosak ataupun diceroboh. Penjagaannya mana kalau di dalam simpanan kita akan meletakkan di dalam repository kita yang kita kawal dari segi suhu dan kelembapan. Penyimpanannya harus teliti dan berhati-hati dan kita perlu ada standard tertentu untuk mengawal daripada kerosakan secara fizikal ataupun kimiawi. Jadi inilah yang dibaca oleh Tengku Abdul Rahman ketika pengisytiharan ataupun pemasyuran kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. Sememangnya Arkib Negara menyimpan begitu banyak bahan sejarah negara kita dan segalanya adalah khazanah yang tidak ternilai buat Malaysia, negara kita yang tercinta. Wow, kita belajar juga something daripada Kokok tadi, cerita mengenai Arkib Negara. Dan sekarang ni Kokok pula nak bersama dengan kita lagi. Masih lagi Kokok. Wah, hari ni memang cerita pasal Kokok je. Kokok je, betul? Tadi yang berada di Stadium Merdeka sekarang. Betul. Ya, nak cerita pasal gambar-gambar stadium. Aziz apa Kokok? Yelah, Aziz, Zack, Kokok. Oh, tak keluar lagi. Terima kasih Haziq dan Zack di studio. Sekarang ni saya masih lagi di Stadium Merdeka. Kalau dapat lihat ni, saya berada di tempat duduk penonton sebenarnya. Kalau dapat dilihat dari sisi saya juga, nampaklah betapa luasnya stadium ni yang pernah diduduk ataupun yang pernah 20,000 orang rakyat Malaysia yang duduk di sini untuk melihat pengisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman pada 31 Ogos 1957. So kalau penonton nak tahu, sebenarnya tempat yang saya duduk ni betul-betul di belakang Tunku melawangkan Merdeka pada pagi 31 Ogos dan dapat lihat juga kehadiran tetamu-tetamu kehormat ketika itu. Sebenarnya saya masih lagi terbayang saat ketika itu di mana pengisytiharan tu berlaku di sini. Penonton-penonton yang hadir pastinya gembira, ada yang sedih. Sedih bukan sebab sedih kenapa, sedih terlalu gembira. Ini adalah saat yang dinanti-nantikan, saat mereka menunggu untuk bebas
bebas dan merdeka. Dan berada di sini juga satu pengalaman yang cukup berharga bagi saya. Tak ternilai kata sebenarnya. Pertama kali datang sini, menjejakkan kaki ke sini, perasaan yang gembira, teruja. So saya nak menghayati lagi keadaan di sini, suasana di sini untuk menggamit lagi kenangan-kenangan yang ada di sini. Bolehkah kita kembali ke studio bersama Haziq dan juga Zack? Terima kasih. Wow. Dah 2 kali dah kita nampak Kokok ni ada potensi untuk menjadi pengacara Nona. Betul. Memang tengok cara dia penuh karisma macam itu kan. Terima kasih Kokok. Apa-apa pun. Kami pun turut merasai walaupun kita tak ada di Stadium Merdeka, tapi semangatnya dibawa sampai ke studio ni. Saya pernah pergi Stadium Merdeka sekali. Dan saya rasa wow, itu adalah satu perasaan yang macam sebab kita tahu itu adalah tempat bersejarah kan. Dan patutlah untuk kita tahu, untuk kita belajar antara sejarah-sejarah Stadium Merdeka. Kejap lagi ada lagi kita bersama dengan Zeti dan Kokok di Stadium Merdeka. Betul. Kita nak berehat seketika, kembali kita nanti akan bersama dengan NGO yang membantu rakyat. Ya, kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Hari ini 29 Ogos 2021. 2 hari saja lagi kita akan sampai ke Hari Kebangsaan 2021. Kita teruskan semangat Hari Kebangsaan kita. Betul. Biar ia terus berkobar-kobar dalam jiwa kita. Kerana apa? Di sinilah tumpahnya darah kita. Apa-apa sekalipun yang berlaku, apa-apa ujian yang melanda kepada diri kita, kepada negara kita dan sebagainya, kita kena terus sentiasa memberikan semangat. Macam Haziq kata di awal rancangan kita tadi, yang senang bantu yang susah pun turut bantu yang susah. Kan. Jadi sekarang ni kita nak tengok lagi JMTV, kita ada Al Faizin Marketing. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pengasas Al Faizin Marketing, ingin memperkenalkan susu Faiz yang merupakan satu minuman yang berkhasiat yang berasaskan susu kambing yang merupakan sunnah baginda Nabi SAW. Dan hari ini kita akan berkongsi dengan para penonton mengenai kehebatan dan kelainan susu Faiz nak dibandingkan dengan susu yang berada di pasaran. Ia merupakan minuman yang boleh membantu meningkatkan kecerdasan dan kecergasan. Diformulasikan dengan ginkgo biloba, beras perang bersama kurma dan garam bukit yang terkenal khasiat yang tersendiri, sesuai untuk diminum oleh setiap lapisan umur seawal usia 2 tahun. Dan bagi mereka yang sangat sibuk dengan urusan seharian dan mereka juga yang menuntut ilmu, maka bolehlah menjadikan susu Faiz ini sebagai minuman harian. Dan kami memahami ramai yang terkesan akibat daripada pandemik ini, maka kami ingin mengajak para penonton untuk menyertai pasukan kami untuk menjana pendapatan. Kami ingin mencari dropship agent untuk kami mengembangkan lagi pasaran susu Faiz di seluruh Malaysia. Dan juga kami mengalu-alukan kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi stokis dan ejen kami. Kami juga membuka peluang kepada mereka yang berminat untuk menjadi ahli, dan penawaran ini akan disertakan bersama-sama dengan insentif yang menarik. Dan di samping itu kami juga menawarkan promosi jualan 2 kotak susu Faiz bersama dengan voucher bernilai RM10. Promosi ini akan berakhir 31 Ogos ini sehingga 12.30 malam. Dan hanya tinggal berapa hari saja lagi, maka jangan tunggu lagi. Segera hubungi hotline yang tertera atau layari website dan page yang tertera di kaca TV anda sekarang juga. Terima kasih Al Faizin Marketing. Itulah dia kan. Dan sekarang ini bersama Haziq dengan Zack lagi, kita nak terus semarakkan semangat Hari Kebangsaan kita. Kita nak bawa pergi ke Tawau, Sabah. Betul. Bersama dengan kita di talian sekarang ni kita ada Mr. B. Hai Mr. B. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya kalau kita berbual dengan Mr. B ni, biasa kita akan cakap tentang karyanya, tentang lagu-lagunya. Tapi hari ni sedikit berbeza Mr. B kerana Mr. B mewakili NGO yang membantu rakyat. Alright. Sebelum kita borak pasal apa yang dibantu oleh Mr. B, kita nak tahu dulu mana datang nama Mr. B ni. Adakah memang nama sebenar Mr. B? Zack tahu tu. Zack masih punya idol ni. Dia ada satu grup dulu. Nama grup dia Feel Honey. Honey tu madu. So dia antara B tu Dia antara lebah tu Betul tak? Saya pun main tentam ada betulnya sedikit. Ada betulnya situ. Okey, Mr. B.
Kita dah tahu asal-usul nama. Sekarang ini mana datang permulaan Mr. B membuat kerja-kerja kebajikan kan untuk membantu mereka yang memerlukan. Silakan Mr. B. Okey, sebenarnya nama Mr. B itu bukanlah nama yang diberikan oleh parent saya lah. Maksudnya nama Mr. B itu bukan juga diberikan oleh girlfriend saya lah, Habi. No, ya. Sebab nama Mr. B itu sebenarnya daripada nama saya sendiri, Hasbi bin Haji Muhammad Ali. Lepas tu macam seperti mana Zack bagi tahu tadi lah, dulu kita ada kumpulan nasyid yang diberi nama Filhani. Lepas tu kita berhijrah ke Sabah. Lepas tu kumpulan nasyid tinggal. Jadi saya gerak solo. Saya pakai nama Mr. B lah. Jadi sebenarnya tercetus untuk kita buat kerja-kerja kebajikan ni sebenarnya sudah lama lah, bukan bermula dari 2019 lagi, bermula dari zaman universiti lagi. Sebab dulu saya pun terlibat aktif dengan salah satu NGO iaitu NGO Aman Palestin dan saya pun dilantik sebagai duta lah di Aman Palestin. Jadi bila mana bermula tahun 2019, bermula pandemik, di mana kita tidak boleh untuk ke tanah Semenanjung kan, maka kita pun teruskan kerja kebajikan di sini di Sabah, melihatkan kepada ramai di kalangan saudara-saudara kita yang terkesan dengan pandemik COVID-19, maka kita pun mulakan dengan langkah kecil kita, sebab kita pun terinspirasi daripada konten-konten YouTube daripada seberang, macam contoh kalau saya boleh sebutkan Baim Paula ataupun rakan saya di Semenanjung Asfar Barul. Jadi saya buat cara begitu di Sabah, sebab melihatkan di Sabah ni memang ramai yang terkesan dengan pandemik COVID-19, lagi-lagi di daerah Tabau, Sandakan, KK dan sebagainya. Mr. B, seperti yang kita dapat lihat visual dekat TV sekarang ni ramai. So siapakah mereka-mereka ini Mr. B? Adakah rakan-rakan industri ke yang menyanyi sama-sama ke ataupun siapa? Okey, sebenarnya tim-tim Vitamin B ini terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat jugalah. Maksudnya anak-anak muda ada. Lepas tu tim kita ni kita bagikan kepada 3, iaitu yang pertama tangan-tangan gaib. Tangan-tangan gaib ni adalah mereka yang selalu membantu di belakang tabir. Dari segi dana dan sebagainya. Lepas tu yang kedua, tim Vitamin B adalah mereka yang sentiasa turun secara volunteer di lapangan bersama-sama dengan kita. Yang ketiga adalah pasukan asik, iaitu pasukan anti-skip iklan di YouTube, di channel YouTube saya, di mana bila mana kita dapat sedikit pendapatan daripada YouTube, kita salurkan semula untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Wow. Asik weh, asik artistik iklan. Ini lain macam Aziz. Ada dia punya seni tu. Kan? Daripada dia memberi pun ada juga seninya. Jadi untuk Hari Kebangsaan ni Mr. B, mungkin ada something yang Mr. B nak bantu kan? Ada satu plan lain untuk pergi ke mana? Mungkin Mr. B boleh ceritakan plan Mr. B untuk Hari Kebangsaan yang bakal tiba 2 hari lagi ni? Ya, sebenarnya plan kita tu banyak, tapi oleh sebab pandemik COVID-19 kita pun kena mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi setelah kita timbang tara baik dan buruk dan sebagainya, kita tetap teruskan misi kita dalam skala yang kecil lah. Sebab sebenarnya permintaan untuk pack makanan di Sabah ni, kalau saya boleh ceritakan, terlalu banyaklah yang sangat memerlukan. Lagi-lagi sekarang kita nampak kes di Sabah pun semakin tinggi, semakin mencecah 3,000 kes. Jadi dalam masa sama kita pun sentiasa memperingatkan kepada tim kita untuk sentiasa menjaga SOP. Sebab ini pun salah satu cara kita untuk menunjukkan solidariti kita, menunjukkan keprihatinan kita kepada usaha kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19. Di samping kita cuba menyampaikan sedikit bantuan kepada rakyat yang terkesan, rakyat yang terjejas dengan COVID-19, lagi-lagi mereka yang tinggal di pedalaman, mereka yang terputus bekalan kerana ketiadaan kerja dan sebagainya. Maka inilah salah satu usaha kita, cara untuk kita menunjukkan sokongan kita ataupun solidariti kita kepada Malaysia prihatin ya. Ya, betul. Tema kita. Okay, Mr. B. Kita mungkin tak dapat nak pergi ke sana. Kita tak dapat nak pergi bantu Mr. B join sama-sama untuk bantu mereka yang berada di pedalaman. Mungkin Mr. B boleh ceritakan sikit keadaan sebenar mereka yang berada di pedalaman di sana. Masya Allah, sebenarnya kalau kita ceritakan memang tidak sama feel-nya seperti mana kita sampai di tempat ataupun di kawasan-kawasan pergi sendiri. Sebab selama ni kita just tengok, saya pun sebenarnya selama ni just tengok apa yang terpapar di media, di kaca TV. Bila kita tengok sendiri melalui kesusahan-kesusahan mereka, sebenarnya orang-orang yang tinggal di pedalaman ni kesabarannya jauh lebih tinggi daripada kita yang hidup di bandar. Sebab dengan
ketidakcukupan bekalan air bersih dan sebagainya, dengan mereka mengharapkan hanya hasil-hasil makanan yang mereka tanam sendiri. Jadi bila mana kita membawa sedikit pack makanan ataupun sedikit bantuan yang bagi kita yang tinggal di bandar ini mungkin pack makanan itu dirasakan biasa saja, tapi bila disampai kepada mereka di sana, Masya Allah, kadang-kadang sampai contoh kita aja sebagai beras 5 kilo pun untuk dikongsi dengan 2 keluarga. Sebab kadang-kadang di Sabah ni satu rumah kecil tu boleh dikongsi oleh 2 keluarga, 3 keluarga. Itu pun sudah memberikan satu kegembiraan yang Masya Allah. Kalau saya boleh ceritakan sini sampai kita rasa mau menangis. Sebab kadang-kadang mereka hanya makan kangkung yang mereka tanam, kadang-kadang mereka buat lempeng pun dengan pisang yang tanpa tepung dan sebagainya. Itu pun sudah memberikan satu kegembiraan. Kadang-kadang kita datang bawa keropok pun diberikan kepada anak-anak kecil. Itu macam dapat rasa satu pemberian yang sangat besar bagi mereka. Dia macam syukur. Betul. Itulah makna syukur tu kan. Betul. Dia sekaligus dapat mentarbiahkan diri kita lah. Okey, Mr. B, mungkin Mr. B ada pengalaman yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan kita, di mana kita tahu, kita banyak dengar cerita apabila orang memberi misi bantuan dan sebagainya ni, banyak benda yang membuka mata dia, banyak benda yang menyedarkan dia. Macam Mr. B secara peribadi, mungkin satu insiden yang berlaku sewaktu aktiviti ini dijalankan, apa yang telah membuka mata Mr. B? Perubahan Perubahan. Sebenarnya saya buka channel YouTube Vitamin B pun sebenarnya untuk menunjukkan kepada masyarakat, untuk mengajarkan kepada diri saya dan kepada masyarakat sebenarnya apa yang kita akan dapat apabila kita banyak memberi. Sebenarnya betul janji Allah dan janji Rasulullah SAW, semakin banyak kita beri, semakin banyak kita dapat. Dan itulah sebenarnya yang saya dapat rasakan apabila sudah lebih kurang 2 ke 3 tahun kita buka channel Vitamin B untuk kita mendidik masyarakat. Akhirnya kita yang terdidik sendiri apabila kita melihat di hadapan mata kita sebenarnya pengajaran-pengajaran yang Allah tunjukkan depan mata. Kalau saya boleh kongsikan, sebenarnya banyak kisah-kisah yang begitu menyentuh dan mengajarkan kita tentang erti syukur. Bila mana saya berjumpa dengan seorang ibu tunggal yang membesarkan 23 orang anak yatim dengan hanya menjual kuih RM1 5 biji. 5 biji kalau saya istilah 5 ketul 5 biji kuih lah. Tapi dengan cara itu dia boleh membesarkan 23 orang anak yatim dengan hanya menjual kuih. Bagaimana saya berjumpa dengan seorang remaja yang pada ketika itu mengajarkan Al-Quran secara percuma dengan pendapatannya menjual kuih RM1 4 biji. Tapi Alhamdulillah dengan berkat bantuan kita, dengan berkat bantuan kawan-kawan semua, Alhamdulillah hari ini terbinalah sebuah pondok pengajian yang kita hadiahkan kepada beliau, yang mana pondok pengajian itu kita ajarkan, kita berikan kepada anak-anak miskin di sana secara percuma tanpa bayaran, secara gratis dan sebagainya. Bagaimana saya rasa satu kisah lah yang saya mau kongsikan bila mana saya berjumpa dengan seorang remaja yang pada ketika itu dia mengutip buku-buku yang orang buang di tong sampah. Pada ketika itu saya ni sebenarnya guru buku teks di sekolah saya, Sekolah Menengah Kebangsaan Kalabakan. Bila mana kita melihat anak-anak sekarang yang kurang menghargai buku. Bila mana saya tengok peristiwa tu, dia kutip buku tu untuk buku tu di-recycle balik untuk diajarkan kepada anak-anak susah yang tidak boleh ke sekolah di sana. Begitu menyentak hati saya. Bila mana ada di kalangan jiran-jiran kita, di kalangan kawasan kejiranan kita yang hidup sedemikian, yang bersyukur dengan apa yang orang buang. Kadang-kadang yang kita buang ni sudah tidak ada nilai bagi kita, tapi bagi mereka yang dibuang itulah sebenarnya adalah sesuatu yang bernilai bagi anak-anak Islam. Betul. Yes kan, kalau kita buang tak semestinya benda itu tak berharga. Betul. Okey, jadi Mr. B, kalau mereka di luar sana nak join Mr. B, nak bersama-sama dengan Mr. B, mungkin boleh sharekan Facebook Mr. B untuk kita tahu lebih lanjut. Yang mau join ataupun yang mau bantu sama-sama, yang paling penting bantu doakan kami, bantu doakan kesihatan kami semua. Itu yang paling penting, sebab yang paling penting adalah nikmat kesihatan sekarang. Bila mana kita nampak setiap hari ramai insan-insan yang Allah pilih untuk pergi dulu berbanding kita, maka kita nikmat kesihatan ini perlu kita sentiasa peringatkan, perlu sentiasa kita syukuri, kita gunakan ke arah kebaikan. Kawan-kawan yang ingin sama-sama membantu, bolehlah support kami di Facebook Vitamin B, VITAMINBAE ataupun tu lah Vitamin B. Vitamin B. Boleh follow boleh follow ataupun subscribe channel YouTube kami pun sama, Vitamin B. Vitamin B. Lepas tu jadilah tim Asika. Kalau sebab ramai di kalangan sahabat-sahabat yang nak mampu untuk menyumbang, kita tidak paksa dan kita tidak minta untuk menyumbang. Just support kami, just
and tidak skip iklan, just share video-video, insyaAllah mudah-mudahan dengan cara itu dapat membantu serba sedikit untuk kita sentiasa memberikan bantuan-bantuan misi kemanusiaan kepada mereka manusia, bukan saja manusia tapi sekaligus haiwan-haiwan yang terkesan. Amin, insyaAllah. Baik, Terima kasih Mr. B. Terima kasih banyak-banyak Mr. B. Terima kasih. Inspirasi untuk kita. Betul. Berbual dengan Mr. B ni takkan pernah ada kesudahan. Ya. Susah. Kita kena potong. Akan banyak cerita ni. Ya. Alright Mr. B, nanti kita buat panjang lagi Mr. B. Terima kasih. Mr. B. Assalamualaikum. Terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi. Wow. Sekarang ni kita nak bersama dengan Zeti dan Kokok kembali di Stadium Merdeka. Jom kita pergi ke sana terbang. Ayo. Oh, penat nampak kan? Nampak belum tu. Puas lah. Tak puas lah sebenarnya. Banyak lagi Zeti nak explore kat sana. Betul. Kat sini. Kokok puas? Kokok kalau ikut tak puas tapi penat kan nak pergi stadium ni. Tapi seronok sebenarnya. Tengok kelengkapan semua ni yang nampak vintage old school. Dekat dalam tadi memang rasa seronok ada, hibur ada, gembira ada, sedih ada, semua ada perasaan. Macam Zeti tadi kan nak masuk dekat pekarangan stadium. Zeti lalu kat tengah tu pun Zeti punya perasaan dah macam wow, macam jatuh cinta semula macam tu. Semangat kemerdekaan datang. Betul. Tadi Kokok duduk kat mana? Tempat duduk penonton. Itu pertama kali Kokok duduk kat situ. Rasa dia memang begitulah. Betul. Itulah antara perasaan kita bila masuk dekat Stadium Merdeka ni kan. Dan bercakap pasal antara pameran-pameran yang ada bila anda masuk dekat sini kan. Ni apa ni Kokok kalau kita ingat semula? Kalau ini adalah watikah pengisytiharan kemerdekaan yang telah dibaca oleh Tunku Abdul Rahman lah ketika itu. Kalau kat atas tu apa tadi? Yang dekat atas tu kalau jadi tak silap itu adalah pilihan raya zaman dulu-dulu. Betul tak? Betul-betul. Wah, memang mengimbau kenangan, mengimbau memori masa kita belajar dulu kat dalam buku teks. Kita belajar pakai buku teks kan. Tapi tengok fashion-fashion orang zaman dulu best juga kan. Betul. Segak semuanya. Yang pasti kalau orang yang tengok balik gambar-gambar ni mesti diorang akan teringat kembali. Mengimbau kembali kenangan diorang semasa tu kan. Cuba kita pergi kat sana pula Kokok. Ada apa? Wow. Ini apa? Ini semasa Tunku pulang daripada London kalau tak tersilap kan? Yang ni betul. Ini kan sebenarnya untuk pengetahuan anda baru je satu dinding pameran yang ada. Sebab ada dekat dalam Stadium Merdeka ni banyak lagi yang lain. Kat situ pun kan boleh kita tengok macam-macam nanti. Tengok sekarang boleh juga. Boleh. Tapi kita kena kembali ke studio lah bersama dengan Haziq dan juga Zack. Wah. Mungkin ada masalah teknikal sikit tadi. Kita tak dapat nak dengar suara Kokok. Nampak macam Zeti tengah borak-borak tapi Kokok tak layan. Itu je apa kita nampak tadi. Tapi tetap Zeti bersemangat bila bercerita mengenai Stadium Merdeka. Apa yang berlaku di sana? Yes, memang kita pun bersemangat. Kita pernah belajar mengenai itu. Kita belajar mengenai tahun kemerdekaan iaitu 1957. Betul. Jadi lebih kepada untuk menghargai pengorbanan mereka-mereka yang sebelum kita. Jadi baik, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa bersama dengan kita di Borak Kopitiam. Ya. Dan apa Aziz nak cerita? Saya ada benda nak cakap. Okey. Kepada semua rakyat Malaysia, sama-sama lah kita hadapi musim yang mencabar ni, musim pandemik yang dari awal daripada tahun 2020 sampai ke sekarang kita tak nampak lagi mana dia punya ending. Betul. Kan? Mana dia punya jalan penamat tu. InsyaAllah kita sama-sama doakan supaya pandemik ini akan berakhir. Kita dapat kembali kepada kehidupan kita seperti biasa. Kita tak dapat nak puasa seperti biasa. Kita tak dapat nak berhari raya seperti biasa. Kita tak dapat nak menyambut hari kebangsaan seperti biasa. Betul. Saya pernah berada di Putrajaya. Masa tu Zack, tahun 2019. Ya. Last saya rasa dapat berkumpul ramai-ramai. Dia punya havoc meriahnya tu. Ramai sangat meriah. Nampak orang kecil-kecil. Betul. Zack dengan Fiona pun pernah cover Merdeka juga 2018. 2015 itu. Lagi awal. So saya sini awak yang main-main tak ada aku tahu. Apa Aziz, terima kasih di atas peringatan. Betul. Apa sekalipun kita jangan putus harapan. Ingat, hari kita boleh. Come on, kita tahu rakyat Malaysia semua boleh. Kita ucapkan terima kasih kepada anda. Ayo kita bersama kembali Zeti dan Kokok di Stadium Merdeka. Assalamualaikum. Sudah dah kita settle dah. Tadi Kokok tengok sana, Zeti tengok sana, pusing kat dalam Stadium Merdeka ni. Sebenarnya memang sebagai anak Malaysia kan kita cukup bangga dengan sejarah-sejarah yang telah pun ada kat negara kita ni. Jadi kita memang kena hargailah, especially yang bayar macam Zeti dan juga Kokok. Kita muda-muda
berbeza, tapi kita kena ingat jugalah sejarah yang ada kan. Macam ni bukan nak apalah kan. Macam Kokok lahir pada bulan 8 dia punya semangat kemerdekaan tu memang lain lah. Wow, ini walaupun adalah bukan 31 Ogos tapi dia punya rasa lain. Anak bulan kebangsaan. Betul. Gitu. Anak merdeka gitu lah, gitu. Kan. Jadi ingat kalau ada apa-apa yang membabitkan benda-benda yang kena naikkan semangat patriotik kita, kena participate, kita kena masuk kan. Maksudnya macam pergi kalau nanti bila negara kita dah pun pulih daripada pandemik, kita pergi tengok berarak semua tu kan. Itu masa yang dinantikan rasanya untuk semua rakyat Malaysia untuk pergi nihilkan. Betul, dan kita boleh nanti cerita dekat anak cucu kita kan. Alright. Okay. Terima kasih Hasih daripada kita yang di Stadium Merdeka. Saya Zeti dan juga Kokok. Terima kasih. 31 bulan 8, 57 hari mulia negaraku merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31